أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita menjadi insan yang saleh serta memperoleh kebaikan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah Zikra ar-Rasul
mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kewajipan. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, beriman kepada Rasul adalah termasuk salah satu daripada 6 rukun iman yang wajib kita imani. Jika tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, maka manusia akan tersesat dalam kegelapan. Salah satu perkara yang membezakan antara para sahabat dengan musyrikin Mekah adalah golongan musyrikin. Mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah beriman kepada Rasul, kita juga dituntut untuk mencintai baginda melebihi sekalian makhluk yang ada di bumi ini. Mencintai ada kalanya tidak perlu bertentangan mata antara satu sama lain. Bukan juga syarat untuk mencintai seseorang perlu hidup bersezaman. Ada kalanya kita mencintai hanya kerana mendengar dan membaca berkaitan seseorang. Demikianlah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada zaman ini mencintai baginda tanpa pernah melihat susuk tubuhnya dan rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah. Kita mencintai baginda hanya daripada mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan berkaitan baginda dan juga berdasarkan sirah yang diceritakan oleh para sahabat. Begitu ajaibnya cinta manusia kepada seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Maksudnya, 3 perkara sesiapa yang memilikinya maka dia mendapatkan halawatul iman, yakni kemanisan iman. Hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita fahami bahawa salah satu perkara untuk merasakan kemanisan iman, hendaklah dalam jiwa seseorang itu meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang paling dia cintai melebihi segalanya. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi sehingga tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Mereka sanggup berkorban demi mempertahankan baginda daripada segala ancaman yang datang. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum beriman sangat memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi setelah mendapat hidayah beliau berubah. Beliau ialah Amr bin Al-As, dan setelah memeluk Islam beliau berkata, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah." Maksudnya, tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Walhal beliau pernah bercita-cita ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri sebelum beriman. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu melakukan beberapa perkara. Antaranya, pertama, mempelajari hadis berkaitan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi antara ulama yang mengumpulkan hadis-hadis berkaitan sifat fizikal dan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang diberi nama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apabila membaca berkaitan kepribadian baginda yang mulia, ia dapat menyebabkan kecintaan kita sebagai umat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda akan memulakan dengan salam walaupun bertemu dengan kanak-kanak. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilman fasallama alaihim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melalui beberapa orang kanak-kanak, lalu baginda memberi salam kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Kedua, mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah berkaitan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sangatlah penting untuk dipelajari agar dapat menambahkan kecintaan kita kepada baginda. Dengan menghayati sirah, kita dapat menyelusuri pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga agama Islam sampai kepada kita pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cedera pada wajahnya dalam peperangan demi mempertahankan agama. Demikian perjuangan baginda agar kita dapat merasai nikmat yang terbesar dalam kehidupan ini, iaitu nikmat Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, bagaimana cara kita melahirkan rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Antaranya ialah yang pertama, berusaha mengamalkan segala apa yang dibawa dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maksudnya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Mengamalkan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan yang mulia. Untuk terus istiqamah melakukan kebaikan memerlukan kesabaran. Untuk melahirkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri memerlukan kesungguhan dan pengorbanan. Yang kedua, tidak membenci ajaran ataupun sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak menyukai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah termasuk dalam kategori orang yang jujur dan sempurna dalam mencintai baginda. Salah satu tanda cinta kejujuran kepada Rasul adalah membenarkan dan menyukai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada insan yang beribadah dalam keadaan tidak menyukai ibadah yang dia sedang lakukan. Ada kalanya solat yang dilakukan terlalu pantas sehingga tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya. Dinukilkan daripada Abu Hatim rahimahullah, beliau berkata, maksudnya solat 4 rakaat yang dilakukan oleh seseorang mengandungi 600 sunnah di dalamnya. Ini menunjukkan banyak ganjaran yang akan diperoleh hanya melalui 4 rakaat solat jika dilakukan dengan sempurna mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang melakukan salat, lakukanlah dengan sepenuh hati dan perasaan, kerana kita sedang menghadap Pencipta. Menunaikan salat dan ibadah-ibadah yang lain dengan sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu usaha untuk melahirkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Maksudnya, salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dimuliakan, mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan manusia mendapat banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah, pertama, mendapat pengampunan daripada Allah. Dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang hamba itu akan diampunkan dosanya
dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dalam kehidupan ini, antara perkara yang manusia perlukan adalah keampunan daripada Allah. Jika dalam kehidupan ini kita gagal mendapatkan keampunannya, maka sia-sialah hidup ini. Kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, barang siapa yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan para makhluknya yang berada di langit dan di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Qala fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama' fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlas sama'. Qala thumma yuda'u lahu al-qabulu fil ard fa idza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Qala fayubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama' innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu. Qala fayubghidunahu thumma tuda'u lahu al-baghda'u fil ard. Maksudnya, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang hamba, dia memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan," maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya dan Jibril menyeru ke langit. Lalu Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kamu semua cintailah si fulan itu." Orang itu pun dicintai oleh penghuni langit. Seterusnya penerimaan terhadapnya diletakkan di bumi. Jika Allah membenci seseorang hamba, dia memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah engkau kepadanya." Jibril pun membencinya, lalu berseru kepada penghuni di langit, "Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah kamu kepadanya." Mereka pun membencinya, iaitu si fulan itu. Selanjutnya kebencian itu diletakkan kepadanya di bumi. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, hendaklah kita menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan sunnahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, para makhluknya yang di langit dan para makhluknya di bumi ini akan mencintai kita. Sesungguhnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam. Dan jika kita mengamalkan ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya, memberikan keampunannya, keselamatan dan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Surah Al-Anfal ayat 24. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
Alhamdulillahi wahdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sebagai umat Islam, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat. Cinta kita kepada baginda bukanlah hanya pada musim sambutan tertentu. Jika seseorang selalu ke masjid, melazimi majlis ilmu, mendengar hadis-hadis ucapan baginda, maka iman dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin bertambah. Antara kelebihan menghadiri majlis ilmu adalah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk menuju ke syurganya, seperti yang diimpikan oleh setiap orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita semua menjadi para hambanya yang benar-benar berilmu, beriman, beramal serta mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta dan diberi keampunan serta rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki syurganya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10 wa hatta anhu 10 khati'at." Yang bermaksud, barang siapa berselawat ke atasku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami. Engkau perbaikilah pergaulan antara kami. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas,
berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini, dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.